Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Bersua lagi kita pada hari ini bersama saya, Ustazah Anisah Maksuh, akan membicarakan berkaitan topik pendidikan Islam tingkatan 4. Alif Nun Yasin Ha. Welcome to my channel. Apa khabar anak-anak ustazah di luar sana? Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala juga hendaknya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita dalam pendidikan Islam tingkatan 4, dan hari ini kita akan belajar satu tajuk yang sangat penting, iaitu pelajaran 11, perkara yang membatalkan iman. Jom. Apa yang akan kita belajar pada hari ini ialah pertama, menerangkan perkara yang membatalkan iman dari segi etikat, perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menerangkan kesan melakukan perbuatan membatalkan iman. Apa akan berlaku pada kita sekiranya iman terbatal? Yang ketiga, menerangkan syarat terbatalnya iman. Yang keempat, merumuskan cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Dan akhir sekali, mudah-mudahan semua kita dapat menjauhi perkara membatalkan iman secara beradab dan beristiqamah. Baiklah, sekarang mari kita lihat ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan seorang muslim. Okey anak-anak sekalian, ayat ini menunjukkan Allah memberi amaran kepada orang-orang Islam, jangan mati melainkan dalam keadaan muslim. Maksudnya di sini, umat Islam perlu betul-betul memegang erat akidah masing-masing. Jangan sampai terbatal, kerana keimanan adalah tiket untuk anda ke syurga. Baiklah, sekarang kita lihat gambar orang ini, ya, orang ini. Jadi mengapa dia marah? Okey, kita lihat apa katanya. Itu tak kenal, ini tak kenal. Penting sangat ke jaga akidah ni? Mana penting dari bisnes aku? Kalau rosak akidah pun, kan mati. Ada kesan ke? Betapa angkuhnya dia memberi persoalan-persoalan itu. Dia kata ada kesan ke kalau batal akidah? Okey je. Ini adalah pandangan orang yang tidak faham agama. Oleh itu anak-anak, mari sama-sama kita mendalami berkaitan dengan akidah. Okey, kalaulah lembu yang di sebelah tu boleh bercakap, sudah pasti dia akan menasihati pakcik itu kan. Maafkan saya tuan, harta dunia itu memang penting, tapi semua itu sementara saja. Ambil kesan melakukan perkara membatalkan iman, besar kesannya. Kesannya yang pertama ialah rosak segala amal soleh dan ibadat yang dilakukan. Bayangkan, selama bertahun-tahun kita solat, puasa, zakat, buat baik, last sekali pahalanya tidak ada kerana batalnya akidah. Jadi, pegang kuat-kuat akidah masing-masing, jangan sampai rosak. Kesan kedua ialah tidak akan diampunkan oleh Allah
sekiranya tidak bertaubat. Jangan anggap tak apalah tu nanti Allah ampun. Dosa lain mungkin diampunkan Allah, tetapi yang bersangkut paut dengan akidah, Allah tidak akan ampunkan kecuali seseorang itu benar-benar bertaubat kepada Allah. Kesan yang ketiga ialah Diharamkan memasuki syurga dan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kita tak nak masuk neraka kan? Kalau tak nak masuk neraka, jaga akidah. Dan yang terakhir, sekiranya seseorang itu rosak akidahnya, contohnya murtad, dia akan hilang hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya. Iaitu keluarga dia Islam. Bila ayah dia meninggal, dia tak dapat harta pusaka sebab dia telah murtad. Okey. Jadi rupanya perkara membatalkan akidah ini adalah bahaya. Sebab tu kita kena belajar. Jom Ustazah tunjukkan. Perkara yang membatalkan iman ada 3 cara ya anak-anak. Yang pertama melalui i'tiqad, yang kedua melalui perkataan, dan yang ketiga melalui perbuatan. Okey, kita tengok satu persatu apa maksud batal iman dari segi i'tiqad. I'tiqad ni kita jarang guna dalam bahasa Melayu. Apa maksud i'tiqad tu? I'tiqad ni sebenarnya ada sangkut paut dengan hati dan kepercayaan kita. Tapi bukan percaya biasa, maksudnya i'tiqad ni betul-betul keyakinan dalam hati. Okey, iman terbatal dari segi i'tiqad bermaksud dia tak percaya, ataupun dia percaya tapi ragu-ragu dengan perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, nubuwah, ghaibiyat dan syar'iyah. Apakah maksud uluhiyat, nubuwat, ghaibiyat, syar'iyah? Nanti Ustazah tunjukkan selepas ini. Okey, kedua, apa maksud batal iman dari segi perkataan? Iaitu bila sebut perkataan, dia berkaitan percakapan. Percakapan yang macam mana? Percakapan yang mengandungi pengakuan kufur. Dia mengaku dia kufur, atau penafian akidah Islam, atau mempersendakan hukum-hukum Islam. Okey, dan maksud batal iman dari segi perbuatan ialah bila perbuatan kita melakukan, kita buat, kita amal kan. Tengok kata yang Ustazah merahkan situ. Okey, melakukan perbuatan atau amalan dia buat sendiri yang jelas menunjukkan kekufuran. Okey, bila kita sebut iktikad yang batalkan iman, kita tengok dari segi maksud iktikad yang batalkan iman tadi ialah tidak percaya atau ragu-ragu berkaitan dengan uluhiyat, nubuwat, ghaibiyat dan syariat. Apa perkara ini? Uluhiyat tu ialah ketuhanan. Jadi Tuhan kita ialah Allah yang satu. Kita wajib yakin dan percaya bahawa Allah itu satu. Andai kata dalam hatinya dia beriktikad Tuhan itu 2, 3 ataupun ada kuasa lain, ataupun Tuhan itu lemah dan sebagainya, boleh membawa kepada iktikad yang membatalkan iman. Jadi bagaimana cara kita nak ingat? Biasanya kalau perkara yang membatalkan iman dari segi iktikad, semua ayat kita mula dengan mengingkari. Cuma ada beberapa perkara boleh juga tak guna mengingkari. Tapi untuk mudah, kalau nak jawab soalan SPM, mula dengan mengingkari. Asal iktikad je mengingkari. Dia ingkar apa? Ingkar ni maksud dia tak percaya, dia menolak, terutama sekali dari segi hukum. Okey, untuk uluhiyat kamu ingat, ada 2 perkara yang dia ingkar dan menyifatkan, meyakini. Apa tu kita tengok sekarang. Okey, dia mengingkari 2 perkara yang uluhiyat. Ini hati-hati anak-anak, dia boleh merosakkan iman. Yang pertama, dia mengingkari kewujudan Allah. Allah dia tak yakin Allah tu ada. Dia ingatkan cerita dongeng saja. Astagfirullah. Jangan ada perasaan begini anak-anak. Ya, dia mengingkari kewujudan Allah sebagai pencipta, ataupun dalam bahasa Arabnya kita panggil Al-Khaliq.
Ya, yang kedua, dia mengingkari sifat kesempurnaan Allah, seperti Allah itu Maha mendengar. Dia tak yakin Allah dengar apa yang disebut, kan? Okey, dua perkara ni kalau kamu jawab biasa maka penuh dah. Kita boleh tambah lagi dia bawah bab uluhiyat. Jadi dia menyifatkan Allah dengan sifat yang tidak layak bagi Allah. Contohnya Allah tu lemah, Allah pelupa dan sebagainya. Dia anggap Allah tu ada sifat macam manusia. Itu pun boleh merosakkan iman. Yang keempat, contoh iman yang rosak dari segi i'tiqad uluhiyah ialah meyakini kewujudan kuasa lain yang memerintah alam. Okey, sekarang kita nak tengok kalau nubuat tu macam mana. Nubuat ni kenabian. Dia tak percaya pada Nabi pun, i'tiqad dia, iman dia akan batal. Biasanya kita ingat dua mengingkari. Yang pertama, dia mengingkari Nabi dan Rasul lah secara umum. Sama ada dia tak percaya seorang ataupun 25 orang. Jadi kira rosak akidah dia. Jadi wajib kita umat Islam percaya Rasul ada 25, kan? Jadi kalau tolak salah satu tu, tak percaya pada Nabi dan Rasul, maka rosak akidah. Yang kedua, kemungkinan mungkin dia tak lakukan pertama, mengingkari semua Nabi, tapi dia kata dia yakin lepas Nabi Muhammad ada Nabi lain. Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Maksudnya dia mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, maka itu adalah contoh i'tiqad yang membatalkan iman. Ya. Okey, bagaimana dengan ghaibiyat? Ghaibiyat ni perkara-perkara ghaib. Ada perkara ghaib yang dalam Islam kita wajib percaya. Ya. Apa dia? Okey, ada mula dengan mengingkari belaka. Pilih yang mana kamu nak di sini. Pilih je dalam peksa, nanti biasa nak dua je. Mengingkari hari kiamat atau peristiwa yang berlaku di mahsyar, mengingkari syurga dan neraka, mengingkari alam barzah dan azab kubur, mengingkari malaikat dan jin, atau mana-mana yang perkara gaib tak ada sini pun kalau kamu jawab betul, sebab dia sekadar contoh. Bergantung pula soalan diterangkan ke jelaskan ke. Kalau diterangkan ada uraian, kan? Okey, jadi ghaibiyat, ingat perkara gaib mula dengan mengingkari. Seterusnya kita tengok pula syariat. Syariat ni berkaitan dengan amal ibadah kita yang disyariatkan oleh Allah. Ada mengingkari juga. Ingkar apa pula? Kita tengok sini. Dia ingkar rukun Islam ataupun rukun iman. Dia mengingkari hukum yang ditetapkan oleh Allah, seperti pengharaman zina, liwat dan musahakah. Dan dia beriktikad, dia yakin bahawa undang-undang syariat berteraskan Al-Quran dan Sunnah ialah undang-undang yang lapuk dan tidak sesuai diamalkan. Ramai yang berfikiran sebegini. Sekarang orang tak guna Quran, dah mana boleh gitu. Bila dia yakin macam tu, dia beriktikad macam tu, maka akidah dia boleh rosak. Okey anak-anak sekalian, maka kita faham dah sekarang contoh iktikad yang batalkan iman ini adalah apa-apa yang bertentangan dengan uluhiyat, nubuwat, ghaibiyat, asyariyat. Walaupun dalam hati dia boleh batal iman. Yang tahu cuma orang tu sendiri, sebab orang lain tak boleh baca. Baiklah anak-anak, sekarang kita nak tengok contoh perkataan yang membatalkan iman. Perkataan ni biasa guna mulut lah. Jarang orang cakap guna kaki ke, guna mata ke, tak ada kan? Orang cakap guna mulut. Jadi bila guna mulut tu sama ada yang boleh membatalkan iman ialah pengakuan. Dia mengaku dengan mulut dia, bukan dengan perbuatan. Dengan mulut dia, yang pengakuan dia tu ada mengandungi unsur-unsur kufur. Ataupun dia nafikan, mulut kata tidak. Dia kata kan, tidak apa, tidak Islam ke dan sebagainya. Dia nafikan akidah dia. Okey, dan yang ketiga, dengan cara dia mempersendakan hukum-hukum Islam. Allah dah bagi cantik dan hukum-hukum Islam, dia menganjing. Kalau orang kata tak menganjing, mempersendakan, meremehkan hukum-hukum Islam. Dia anggap benda tu gurauan, rupanya benda tu batal iman. Okey, kita tengok satu persatu anak-anak. Yang pertama, pengakuan yang mengandungi kufur. Kita tengok. Ini berlaku, biasa berlaku. Budak besar budi budak kecil. Jarang kita dengar budak kecil budi budak besar, kan?
Jadi apa yang berlaku dalam cerita ni, tengok. Orang Islam tak baik tak? Menindas sesama Islam. Al-Quran jelas menerangkan. Jadi tak sempat lagi budak ni nak tarbiyah abang tu jawab gini. Siapa kata aku orang Islam? Kalau betul-betul dia bukan Islam, memang bukan Islam lah, tapi kalau dia Islam, dia kata gitu, dia mengaku, seolah-olah dia mengaku dia bukan Islam. Maka anak-anak boleh rosak akidah, ya. Dia kata aku agama Buddha. Lepas tu dia cakap lagi, Al-Quran, kan betul katakan Al-Quran tak bagi kita menindas kan? Al-Quran sudah tidak sesuai. Dia mengaku, dalam pengakuan dia tu ada unsur kufur, iaitu dia menolak Al-Quran. Itu dari segi pengakuan. Kita tengok contoh penafian. Contohnya orang buat dosa besar lah, buka aurat ke, tak puasa ke, orang mencuri ke, merompak ke. Kadang-kadang dia nak mempertahankan diri dia sehingga keluar perkataan yang menafikan akidah dia. Ini hati-hati. Hati-hati anak-anak. Apa kata korang? Dosa? Malaikat cakap, come on lah, Rasulullah pun buat dosa. Masya Allah, dia kata Rasulullah buat dosa, sedangkan jelas Allah kata Rasul itu adalah maksum. Maksum tu maksudnya tak ada dosa. Dalam Islam kita diajar Rasul tak ada dosa. Nabi Muhammad dibersihkan hatinya ketika berusia 4 tahun. Dibersihkan hatinya, tak ada dosa. Tapi senang-senang kita nak kata Rasulullah pun buat dosa. Itu adalah satu perkataan yang membatalkan iman. Contoh apa lagi dia kata? Lagipun aku tak percaya adanya malaikat raqib dan atid. Jelas dia kata macam tu, jelas dia menafikan yang adanya malaikat raqib dan atid, maka rosaklah iman dia. Itu contoh dari segi penafian. Dia menafikan Rasulullah maksum, dia menafikan adanya malaikat raqib dan atid, dia boleh membatalkan iman. Hati-hati anak-anak sekalian. Yang ni ramai orang buat ni, yang mempersendakan hukum hakam, terutama sekali bila ada orang nasihat kita. Orang nasihat kita kata, alah, dia tu macam lah bagus sangat. Kenapa nak kata macam tu? Tak kira lah orang nasihat kita baik ke tak baik. Mungkin Allah nak sampaikan hidayah melalui dia, kan? Okey, kita tengok mempersendakan agama tu macam mana. Contohnya ustaz ni kata, Kiyah oi, bawa-bawa lah bertaubat, tutuplah aurat. Kata ustaz kepada Kiyah. Kiyah jawab apa? Kalau Kiyah jawab, oh terima kasih lah ustaz, nanti saya berubah ya ustaz, ya terima kasih. Okey, kalau dia jawab macam tu, iman dia tak terbatal. Tapi kalau dia jawab macam ni, Alah, zaman sekarang tak perlu tutup aurat lah ustaz. Ustaz nak saya balik tutup macam orang tu busuk ke? Kelakar lah ustaz ni. Udah lah menyalak depan saya ni. Masya Allah macam tu. Tapi sebenarnya hakikatnya akhir zaman ni ramai yang menghina para ulama, para ustaz-ustaz dengan penghinaan-penghinaan seperti ini. Okey, itu satu hal. Yang satu hal lagi, dia persendakan hukum nutup aurat. Dia kata macam balut buah nangka lah, dia gelakkan ustaz tu lah yang ketawakan dia. Dia kata ustaz tu menyalak macam anjing lah, kan? Itu adalah persendaan hukum Islam. Okey, seterusnya, tamatlah berkaitan dengan perkataan yang membatalkan iman. Sekarang kita nak tengok perbuatan pula. Perbuatan macam mana yang membatalkan iman? Yang pertama, nampak terang-terang dia pergi sujud kepada berhala atau makhluk dengan sengaja. Dia sengaja pergi menyembah makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka iman dia terbatal. Yang kedua, dia meletakkan peralatan agama lain dan memberikan penghormatan kepadanya. Dalam rumah dia beli patung Buddha Cina ke, lepas tu dia hormat letak tinggi-tinggi. Yang tu juga satu perbuatan yang batalkan iman. Dalam kereta dia gantung lambang salib ataupun dia pakai rantai salib. Walaupun dia kata suka-suka je, tapi perbuatan itu boleh membatalkan iman. Okey, seterusnya, antara perbuatan yang boleh membatalkan iman yang lain ialah melakukan upacara ibadah agama lain. Agama kita pergi masjid, sembahyang, buat baik, kan? Tapi kalau dia pergi ke gereja, dia pergi ke kuil Hindu, dia pergi ke tempat-tempat ibadah, kalau pergi saja tak apa. Ni kalau dia pergi untuk sekali beribadah dan membesarkan agama lain, maka dia telah melakukan perbuatan yang membatalkan iman. Dan
akhir sekali, yang ni ramai juga yang tak tahu ni. Dia bukan sekadar menghina Quran, dia mengoyak Quran, dia pijak-pijak Quran, dia bakar Quran, kan, dengan tujuan untuk menghina atau merendah-rendahkannya, maka boleh batal akidah dia. Sebab Al-Quran ni bukan manusia, bukan kata-kata manusia, tetapi kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, jelas sekarang antara contoh-contoh perbuatan yang membatalkan iman dari segi iktikad, perkataan dan perbuatan. Layak untuk mengatakan dia tu telah rosak iman, batal iman. Betul ke batal iman dia? Kita tengok ada 4 syarat, ya. Yang pertama tahu, yang kedua sengaja, yang ketiga ingkar, yang keempat jelas, sudah terang lagi bersuluh. Dia tahu apa? Dia tahu benda tu, benda yang dia buat, benda yang dia kata, benda yang dia fikir tu boleh membawa kepada kufur. Maksudnya dia bukan buat tu dalam keadaan dia mengigau, bukan bermimpi. Dia sedar, maka batallah iman dia. Yang kedua, dia bukan dipaksa, tapi dia sengaja. Kalau dipaksa, tak batal iman, ya. Dia terpaksa mengatakan dia bukan Islam sebab dia hendak dibunuh, keluarga dia hendak dibunuh. Kalau iman dia kuat, dia tetap pertahankan Islam. Tapi kalau dia terpaksa mengaku dipaksa, maka belum lagi jatuh batal iman. Yang batal iman, dia buat dengan sengaja dan pilihan sendiri. Yang ketiga diingkar. Ingkar apa? Dia ingkar pada benda-benda asas dalam Islam. Rukun iman 6 perkara dia tak percaya 1, batal iman. Rukun Islam 5 perkara, tak percaya 1 ataupun tak percaya semua, batal iman. Benda yang orang boleh nampak, dia ingkar benda-benda yang asas dalam Islam. Yang keempat, jelas. Jelas dia melakukan perkara yang membawa diri kepada kufur. Kita nampak, orang semua boleh nampak dia pergi ke gereja, melakukan amalan agama di gereja, kan, jelas. Ataupun dia kata orang rakam, memang jelas. Bila jelas macam ni, maka batallah iman dia. Last sekali, kita dah tahu syarat iman terbatal, kita dah tahu contoh-contoh perkara yang batalkan iman. Sekarang kita nak buat benteng untuk diri kita supaya diri kita menjauhi perkara yang membatalkan iman. Yang paling mudah macam mana? Doalah. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkanlah aku dalam agama Islam. Kan? Kemudian yang kedua, dengan menuntut ilmu. Ramai sekarang yang mereka tidak sedar iman mereka rosak sebab mereka tidak menuntut ilmu. Sebab tu kita kena cari ilmu. Zaman sains dan teknologi ni macam-macam cara kita boleh belajar ilmu. Okey? Kemudian benda yang tak kurang penting juga, kita kena ada sahabat. Sahabat kita ni ibarat guru kita. Okey, kita cari sahabat yang orang yang faham agama, orang yang sembahyang, ya, orang yang kuat akidah dia. Okey, yang keempat amalan lah. Apa yang kita belajar kita amalkan, solat, puasa, zakat. Kalau benda wajib kita tak amalkan, maka syaitan akan semakin mendekati kita, membisik-bisikkan pada kita perkara-perkara yang negatif yang akan menyebabkan kita terbatal iman. Kemudian yang kelima, sekiranya kita pernah melakukan dosa atau perkara-perkara yang batalkan iman sebelum ini, sedangkan kita tak tahu, sekarang baru kita tahu, bertaubatlah. Kalau Nabi, diriwayatkan Nabi tu bertaubat lebih daripada 70 kali sehari, apatah lagi kita, kena lebih lagi lah. Dan yang terakhir, yang keenam, anak-anak sekarang masih muda, masih kuat, masih sihat, kajilah tentang agama Islam. Kalau ada kekeliruan sikit, kita tak berfaham, kita kaji, kita tengok buku, kita tengok internet, kita tanya orang yang lebih arif, kan, kita kaji tentang Islam, insya-Allah. Sebab ramai di kalangan orang-orang bukan Islam, mengkaji Al-Quran terutama sekali. Mereka faham Islam dan akhir sekali mereka menganut agama Islam. Rasanya itu sahaja yang dapat Ustazah kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diambil pengajaran dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita.
Apa yang baik itu datangnya daripada Allah dan sebarang kelemahan adalah kekurangan ustazah sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Teruskan menyokong channel Anisah MS dengan meninggalkan komen positif, like dan subscribe. Syukran jazilan kathiran.